Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda' hadha al-majlis biqira'ati Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu selepas kita melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih lagi diberi kesempatan untuk kita mengimarahkan masjid dan juga surau dengan pengajian ilmu walaupun terhad dan terbatas dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ruang yang ada ini kita gunakan, ambil kesempatan sebaiknya. Jangan kita lepaskan peluang sementara masjid dan surau ni dibuka. Jangan sampai nanti masjid dan surau ditutup kembali. Ketika itu barulah kita merasa betapa besarnya nikmat dapat hadir ke masjid maupun surau ni. Jadi yang mana masih mampu untuk hadir, hadirlah. Inilah kesempatan yang kita ada, tuan-tuan. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung kuliah kita. Kita masuk pada hadis yang ke-99. Ya. Betul ya? Hadis yang ke-99, hadisnya pendek je, tuan-tuan. Jadi kalau ada kesempatan kita baca 2 hadis lah malam ni. Ya. Sebab SOP yang terkini, kuliah pengajian perlu diselesaikan, masuk waktu isyak berhenti. Jadi kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi lah. Ya. Baik, jadi jangan terkejut kalau saya berhenti mengejut nanti. Ya. Tengah ada sedap-sedap ngajar, tiba kita tangguh pada bulan depan. Ya. Baik, sebab tu kita laju sikit malam ni, tuan-tuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anis Sa'bi bin Jathamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La hima illa lillah wa li rasulih. Daripada Asy-Sya'b bin Jathamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada larangan melainkan bagi Allah dan bagi Rasulnya. Itu hadisnya. Pendek je, tuan-tuan. Baik, tajuk hadis ni ialah cara menguasai kawasan larangan di zaman jahiliah.
Apa maksud hima ini, tuan-tuan? Kalau mengikut pandangan daripada Imam Al-Mawardi menyatakan al-hima ini ialah satu tempat yang dilindungi daripada orang kata apa, perburuan, ataupun istilah kita hari ini kita kata apa, macam taman negara ke, kawasan hutan simpan ke, kawasan yang dipelihara. Itu maksud hima di sini. Okey, baik. Adapun hima itu ialah larangan, dan menurut istilah ialah tempat atau kawasan bumi larangan, yakni yang dipeliharakan oleh imam atau raja. Kawasan larangan. Sebenarnya pengurusan alam sekitar ini semenjak zaman Nabi lagi, Nabi dah buat satu sistem yang cukup bagus. Kalau kita hari ini nak memelihara ekosistem alam, hutan, supaya terjaga dan terpelihara alam dan flora dan faunanya, kita wujudkan hutan simpan kekal. Kita wujudkan taman negara. Contohnya di Perak kita ada taman negara Royal Belum. Itu contohlah, banyak lagi hutan simpan atau taman negara yang ada, yang dikatakan hutan dara yang terbesar di Semenanjung Malaysia yang belum diusik. Belum ada kerosakan dan sebagainya. Jadi begitulah maksud hima ini, ialah satu tempat larangan. Kita tak boleh sesuka hati masuk, walaupun dia hutan. Kita tak boleh sesuka hati nak memburu dalam kawasan tu. Kita tak boleh sesuka hati nak tebang pokok, nak ambil pokok-pokok tanaman yang ada dalam kawasan larangan tu. Tak boleh. Sebab dikira sebagai kawasan larangan oleh imam atau raja. Istilah sekarang ni kerajaan lah. Maknanya imam raja ni ialah, kita kata, pemimpin kerajaan itu. Kerajaan. Zaman Nabi lagi dah ada sistem hima ini, tuan-tuan. Kita tak tahu punya. Bahkan ada satu kawasan yang disebut dalam riwayat namanya An-Naqi, kawasan kita kata kawasan lindungan ni lah, kawasan lindungan. Nabi telah mengarahkan bahawa tidak dibenarkan dalam kawasan itu. An-Naqi' itu lebih kurang dalam 4 batu. Tak dibenarkan memburu dalam kawasan sekitar itu. Dan juga lebih kurang dalam 12 batu persegi dalam lingkungan itu tidak dibenarkan mematahkan pokok atau merosakkan tanam-tanaman yang ada di situ. Di padang pasir ini bukanlah macam hutan kita, tapi ada kawasan-kawasan yang ada pokok-pokok. Jadi benda ni dah berjalan zaman Nabi SAW lagi dah, tuan-tuan. Bila kita buka balik hadis dan buka balik kisah-kisah itu, tercatat dalam sejarah. Bahkan disambung pula oleh zaman Saidina khalifah-khalifah selepasnya. Zaman Saidina Umar, zaman Saidina Osman. Bahkan sampai zaman Saidina Osman diperluaskan lagi kawasan lindungan itu melebihi daripada yang sedia ada. Itu terjemahan ataupun kita nak faham maksud hima ni dulu, kalimah hima ni. Dan tempat atau kawasan bumi yang seperti ini digunakan untuk binatang-binatang yang ditentukannya bukan binatang orang lain. Samalah macam sistem sekarang lah. Dalam tu binatang-binatang yang orang kata ada spesies yang terpelihara. Yang tak boleh sebarangan kita nak tangkap, nak tembak, nak buru dan sebagainya. Sampai peringkat begitu. Baik, di zaman jahiliah, seseorang kepala daripada bangsa Arab, ini maksudnya ketua lah, apabila datang ke suatu tempat yang didapati tanahnya subur,
dilepaskannya anjing pada tempat yang tinggi. Lalu digesa supaya menyalak sekuat-kuatnya. Sejauh mana terdengarnya suara salakan itu, setakat itulah termasuk kawasan bumi yang menjadi lingkungan larangannya. Ini cerita zaman jahiliah. Dia nak kuasai sesuatu kawasan tu, cara dia gitu. Tanpa dia mengetahui itu siapa punya tempat, tanah dan sebagainya, asal saja dia boleh pergi dulu, dia menjejaki tanah itu dan dialah yang memiliki. Itu zaman Arab jahiliah ketika sebelum kedatangan Islam. Tapi apabila yang Nabi SAW telah sampai, okey, ini kita sambungan dia. Maka ketika itu tidak boleh orang lain bersekutu dengannya dan memelihara binatang ternak di dalamnya. Tak boleh. Kadang-kadang sifat ni sekarang pun ada lagi ni. Sekarang ni pun ada lagi ni. Orang yang jenis redah aja dulu. Kita tak kira ni tanah siapa, kita redah aja dulu. Buatlah apa-apa, tanam itu, tanam ini. Nanti bila orang nak, tak kiralah kerajaan kata ni tanah kerajaan. Kami dah 10 tahun dah tanam pokok kat sini. Isu baru ni di mana? Pahang. 40 tahun. Tak apa, kita tanam je, tanam istilahnya tu. Itu adat daripada zaman jahiliah tu. Tengok dia nak kuasai sesuatu tempat tu, dia pergi mana yang sepelaung dia kata salakan anjing tu, itulah kawasan dia. Naya tuan-tuan. Kalau gaya gitulah buat tanah kita. Letih. Jadi sekarang pun ada lagi lah gitu ya. Tak ada alasan sebenarnya kita kata, saya tak tahulah pula ini tanah ni ada yang punya. Sebenarnya tanah ni semua ada yang punya. Sama ada kalau tak orang punya, orang persendirian lah, milik, ataupun orang kalau tak milik persendirian, milik kerajaan. Dua je. Tak boleh kita kata, saya tak tahu pula ni, saya ingat tak ada orang punya, tak ada yang punya. Tak ada orang punya pun mungkin kerajaan punya. Jadi sebab itu kita tengok baliklah apa yang kita buat ni. Kadang-kadang adakah benar-benar menepati yang sepatutnya ataupun tidak. Okey, baik. Inilah mula asalnya terjadi hima itu dan inilah pula cara atau jalan memiliki atau menguasai dan menjajai kawasan bumi. Ini cara nak dapatkan hak tu macam tu lah. Akhirnya akan wujud simpati. Allah kesiannya, kawan ni dah 40 tahun dah tanam macam-macam hasil. Takkan kita nak ambil je gitu. Dia mula timbul akan rasa simpati dan sebagainya lah. Jadi sebab itu hakikatnya itu bukan hak kamu. Tanah tu bukan tanah kamu. Kamu main masuk je. Masuk dan kamu teroka je. Jadi bila berlaku macam tu, inilah yang berlaku. Islam tak nak macam tu. Main masuk je. Dengan harapan sampai masa nanti lama-lama dia akan jadi milik kita juga. Cara ini, nampak cara ini telah dihapuskan oleh Islam. Ini bukan cara Islam. Itu semua zaman jahiliah punya cara. Nak menguasai sesuatu kawasan, sesuatu tanah. Jadi cara Islam ni bagaimana? Kawasan-kawasan larangan ditetapkan bagi Allah dan Rasulnya dan kemudiannya bagi khalifah atau pemerintahan untuk menentukannya demi kepentingan umat Islam seluruhnya. Bermaksudnya, apabila ada kerajaan, maka kerajaan berkuasa atas sesuatu. Dia berkuasa atas sesuatu. Kalau kamu nak tanah ni, contoh, sebelum ada pemilikan lah. Kamu beli tanah ni, ada pemilikan, sah, kamu adalah pemilik tanah ni. Kalau tak ada pemilikan, masih lagi status tanah kerajaan, kerajaan punya. Itu maksudnya. Tapi dalam pada itu ada kawasan-kawasan yang disebut sebagai kawasan lindungan ini. Tak boleh siapa-siapa memilikinya.
Tak boleh siapa-siapa memilikinya. Melainkan kawasan itu adalah untuk kepentingan umum dan masyarakat. Dan untuk kepentingan umum pun bukan boleh sewenang-wenangnya. Siapa-siapa masuk, dibuat sesuka hati. Tak boleh nak memburu dalam tu. Tak boleh nak menebang, merosakkan tanaman-tanaman dalam kawasan lingkungan itu. Jadi itulah yang disebutkan sebagai hima. Baik. Apa tujuannya sebenarnya tuan-tuan? Dibuat hima ini. Kawasan lindungan ini. Tujuannya ialah untuk memelihara keseimbangan ekosistem atau alam. Supaya Allah Ta'ala sebut, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan kamu rosakkan muka bumi ini selepas diperelokkan. Selepas Allah Ta'ala dah bagi kamu adanya tumbuh-tumbuhan yang hidup dalam keadaan yang tetap dengan dia punya, kita kata ekosistemnya, kamu pandai-pandai ubah, akhirnya yang akan menerima kesannya kita juga. Apabila hutan-hutan ditebang, maka tanah-tanah bukit tinggi botak dan tidak ada yang boleh, orang kata apa, apabila berlakunya hujan, maka berlakulah tanah ataupun banjir lumpur. Akibat tangan-tangan manusia juga. Apabila ditebang pokok-pokok bakau yang menjadi, kita kata, benteng di tepi laut, menyebabkan apabila berlakunya banjir ataupun kita kata tsunami, penahan itu tidak ada. Maka bila berlaku tsunami 2004 dulu, barulah diperingatkan balik untuk tanaman bakau sebagai pemecah benteng ombak bila berlakunya tsunami itu. Ini semua adalah peringatan daripada Allah Ta'ala. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan kamu rosakkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah terangkan kepada kita. Tapi tangan kita ni rakus, tuan-tuan. Rakus. Demi untuk keuntungan, semata-mata sanggup buat apa saja tanpa memikirkan kesannya kepada alam sekitar. Itu belum cerita berlakunya pencemaran alam sekitar, berlakunya pencemaran sungai, berlakunya pencemaran udara dan sebagainya. Tuan-tuan ingat bila PKP pertama tahun lepas, lockdown hampir keseluruhan sektor tidak ada buka. Beberapa bulan mula-mula dulu, indeks pencemaran udara bersih, tuan-tuan. Mereka buat kajian, dia kata bersih. Sebab apa? Aktiviti manusia stop. Menunjukkan betapa bezanya apabila manusia sentiasa menggunakan alam sekitar ini tanpa ada batasan, berlakulah kerosakan terhadap ekosistem alam. Bila ekosistem alam ni terjejas, dia akan menjejaskan lain. Dia berkait-kait, tuan-tuan, berkait-kait. Mungkin yang ditebangnya pokok. Apa kaitan pokok dengan kita? Pokok tu dekat tengah-tengah hutan sana. Tak ada kaitan dengan kita. Jauh dekat sini. Ya, tak ada kaitan. Apabila berlakunya hujan, maka tidak ada kawasan tadahan yang boleh menyerap air. Akhirnya, berlakulah tanah runtuh. Tanah runtuh akan menyebabkan tragedi kepada mungkin orang-orang yang di bawah, di pinggir bukit dan sebagainya. Itu adalah contoh. Ya. Tak adalah kita nak bersyarah malam ni dalam bab ekosistem. Tak adalah. Itu bidang mereka lah. Cuma saya nak sebut di sini bahawa konsep tanah kawasan, kita kata kawasan kawasan perlindungan ini telah pun dibuat semasa zaman Nabi SAW. Bahkan ada lagi beberapa tempat yang disebut dalam kisah riwayat selain daripada An-Naqi', Ar-Rabadah dan Asy-Syaraf yang ada pada zaman Sayyidina Umar. Bahkan disebutkan dalam tahun lebih kurang 1965, tahun 1965, ada sekira-kira dalam 3,000 kawasan lindungan di Saudi. Kawasan perlindungan. Maknanya, kita kata macam kawasan yang hutan, bukan dia tak adalah hutan sana. Kita kata apa? Kawasan yang dilindungi lah. Gitu. Ya. Bahkan negara kita pun banyak kawasan-kawasan yang menjadi hutan simpan, taman negara dan sebagainya.
Baik, apa syarat-syarat untuk menjadikan hima ini? Baik, pandangan As-Sayuti dan beberapa fuqaha menyatakan bahawasanya harus apabila ia dilaksanakan berjalan dengan syariat Allah Ta'ala. Maknanya, dia pada perkara-perkara yang tidak melanggar syarat Allah Ta'ala. Boleh nak buat kawasan lindungan, ya, kita jaga haiwan dalam tu, tak boleh diburu, jaga kawasan tanaman itu tidak boleh dirosakkan dan sebagainya, asalkan tidak berjalan seiring dengan syarak. Yang kedua, harus sesuai dengan untuk kesejahteraan umum. Maknanya apabila dibuat kawasan lindungan itu, manfaatnya untuk kepentingan umum. Boleh. Yang ketiga, harus bebas daripada kesulitan masyarakat setempat. Jangan sampai menimbulkan masalah kepada orang-orang setempat di sekeliling daripada kawasan tersebut. Dan yang keempat, haruslah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat umum. Ya, maksudnya dengan melaksanakan kawasan perlindungan itu, mungkin akan memelihara beberapa spesies-spesies yang terancam. Mungkin akan memelihara beberapa spesies haiwan yang terancam, orang kata yang sentiasa diburu dan sebagainya. Maka dengan sebab itu memberikan peluang untuk kita memelihara sama ada binatang ataupun haiwan dan sebagainya. Ya, itulah yang disebutkan. Baik, kenapa dikatakan la hima illa lillah wa li rasulih? Tidak ada larangan melainkan bagi Allah dan Rasul. Maknanya tak ada siapa-siapa yang boleh melarang. Lillah wa li rasulih ini ialah tafsirannya ialah membawa maksud untuk kepentingan umum. Maknanya bukan boleh siapa-siapa individu memilikinya. Untuk Allah dan Rasulnya, hanya untuk kepentingan umum. Siapa-siapa boleh masuk, siapa-siapa tak boleh memilikinya, tapi dalam masa yang sama dipelihara daripada perburuan, dipelihara daripada merosakkan tanaman dan sebagainya. Boleh buka lah, benda ni jarang-jarang kita dengar perbahasan hadis ni. Tapi bila dengar, kita tengok balik fakta-fakta tu. Zaman Sayyidina Osman, dia memperluaskan lagi kawasan perlindungan itu sehingga boleh memuatkan sekira-kira yang saya baca 1000 binatang dalam setahun. Dalam masa setahun boleh maknanya kawasan itu, perlindungan itu boleh memuatkan 1000 ekor binatang, mungkin yang pelbagai lah. Maknanya dipelihara dalam kawasan. Tak boleh sewenang-wenang. Bahkan ada beberapa riwayat yang saya baca kisahnya, iaitu sahabat Nabi SAW ada melihat ada seorang pemuda yang mematahkan pokok dalam kawasan lindungan ini, maka dia menghukum orang yang mematahkan, pemuda yang mematahkan pokok itu, dengan mengatakan ini adalah arahan Nabi SAW bahawa ini adalah kawasan hima, kawasan lindungan. An-Naqi sebagai contoh, salah satu kawasan perlindungan di Madinah. Tuan-tuan. Baik, saya rasa itulah untuk hadis yang 99 ni. Kita tak perlu panjang sangatlah, sebab dia menjurus kepada penjagaan alam ataupun ekosistem kita. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-100. Baru genap 100, tuan-tuan. Berapa tahun kita ngaji ni, baru malam ni kita genap hadis yang ke-100. Tu pun satu pun hadis kita ingat pun tak tahu. Dah 100 hadis dah kita belajar ni. Berapa hadis yang kita hafal lah, tuan-tuan? Tak tahulah. Ya. Kalau boleh 1-2 hadis pun jadilah. Baik, hadis yang ke-100 panjang. Hadis 99 pendek sangat. Hadis 100 ni panjang. Kita baca pelan-pelan. An Abi Dzarin qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma absara ya'ni Uhudan qala ma uhibbu an ta'awwala li zahaban yamkuthu 'indi min udinarun fawqa 3 illa dinaran
ursiluhu lidainin. Thumma qala al-aktharuna aqallun illa man qala bil mali hakaza wa akaza. Wa asyara Abu Shihab baina yadayhi an yaminihi wa an shimalihi wa qalilum ma hum. Wa qala makanaka hatta atiyaka wa taqaddama ghayra ba'idin fasami'tu sautan fa aradtu an atiya'u thumma dzakartu qawlahu makanaka hatta atiyaka falamma jaa'a qultu ya Rasulullah alladhi sami'tu aw qala as-sautu alladhi sami'tu qala wa hal sami'ta qultu na'am qala atani Jibril faqala man mata min ummatika la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah qultu wa in fa'ala kadha wa kadha qala na'am. Okay, baik, hadis ni ialah menyempurnakan hutang dan masuknya syurga orang yang mati di dalam tauhid. Baik. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah aku bersama junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala ia melihat bukit Uhud yang ini dekat Madinah, berkata ia, aku tidak suka berubah yang ini bukit Uhud itu menjadi emas bagiku, dan 1 dinar daripadanya berada di sisiku melebihi daripada 3, melainkan 1 dinar itu aku sediakannya untuk pembayaran hutang. Ni Nabi SAW sendiri, tuan-tuan. Rasul, pemimpin, ketua. Bagaimana Nabi tunjukkan kepada kita sampai peringkat Nabi wafat, kalau boleh tak ada harta yang ditinggalkan melainkan habis untuk fi sabilillah. Bahkan Nabi SAW pada satu riwayat yang lain menyatakan, dia merasa takut. Dia merasa takut illa khasyah. Apabila dia masuk bilik, ayyakuna fiha malun, dalam bilik dia ataupun dalam rumahnya masih lagi ada harta. Harta ni maksudnya bukan Nabi kumpul. Kadang-kadang pemberian daripada orang lain, orang bagi hadiah itu, ini dan sebagainya. Dan kalau boleh, dia tak nak wafat, meninggal dalam keadaan walam unfikuhu. Dalam keadaan tak diinfakkan harta-harta itu. Sebab itu Nabi SAW tunjukkan kepada kita, biarlah harta kita itu habis untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak akan mampulah ikut sampai peringkat demikian. Sekurang-kurangnya kita janganlah menzalimi yang kita tinggalkan, isteri, anak-anak ni, untuk mereka meneruskan kehidupan. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebutkan, iza uhudan hada yu'awwilu li ali Muhammadin zahaban unfikuhu fi sabilillah. Nabi buat perumpamaan, kalau ibaratnya gunung Uhud itu atau bukit Uhud itu ditukar jadi emas untuk keluarga atau ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia akan infakkan semuanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun dia tinggalkan, mungkin tinggalkan sedikit untuk pembayaran hutangnya jika ada. Itu disebut dalam satu riwayat yang lain. Kita ni tuan-tuan, mungkin ada yang sampai peringkat ni tu. Ada tuan-tuan. Jutawan Saudi, Sulaiman Ar-Rajhi. Tuan-tuan carilah kisah dia. Dia jutawan. Tapi habis hartanya, dia dah serahlah kepada anak dia, kepada
fisabilillah, ada wakaf itu, infak dan sebagainya macam-macam, sampai dia tak ada. Maknanya istilah harta tu bukanlah bermakna lah bagi dia, melainkan semuanya untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itulah yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita. Ya. Kita ni dalam sibuk kita mengumpul kekayaan dunia, janganlah kita lupa untuk mengumpul kekayaan akhirat. Kekayaan akhirat itulah lebih utama, kerana dia akan membantu kita di akhirat. Tuan-tuan cubalah tanamkan dalam diri amalan yang mudah. Amalan yang mudah. Ini saya cuba untuk terapkan dalam diri saya, dan mudah-mudahan tuan-tuan pun boleh cuba amalkan. Kalau boleh, setiap hari, jangan ada hari yang tidak, ataupun hari yang kita langsung tidak bersedekah. Sedikit pun tak apa. RM1 contohnya pun memadai, asalkan sedekah. Jangan tinggalkan satu hari yang berlalu tanpa kita bersedekah. Bersedekah ni luas tuan-tuan, bukan maksudnya masuk tabung masjid saja. Apa jugalah. Kita jumpa orang lalu minta semangat apa, kita bagi. Orang nak beli ni, kita pun bagi. Kita makan kat kedai semua, kita belanja kawan. Itu. Apa jua yang berkonsepkan sedekah, yang boleh menjadi harta dan saham kita di akhirat, kalau boleh tuan-tuan, sehari jangan kita tinggalkan. Apatah lagi tuan-tuan amalkan satu amalan ini, iaitu bersedekah setiap subuh. Sedekah setiap subuh. Kalau tuan-tuan pergi ke surau atau masjid, tuan-tuan bawa lah duit. Tak apalah kalau rasa berat, buat RM1 lah. Pelan-pelan lah RM1. Tapi jangan tak upgrade pula. Udah 5 tahun RM1 juga dibawa kan. Saya memang hari-hari Ustaz, boh dalam tabung surau, berapa? RM1. Berapa lama dah buat dah? Dah 10 tahun dah. 10 tahun RM1 tak naik-naik. Maknanya upgrade lah. Mungkin mula-mula ni berat, kita buat sikit-sikit RM1. Nanti lama-lama kita rasa ringan, boh RM2. Lama boh RM5. Lama-lama RM10. Lama-lama kita pun dah pencen. Duit pun tak makan dah. Gaji, pencen ni bukan makan. Tambah pula tak boleh nak makan apa-apa dah. Makan bubur je. Duit pencen ni masuk je. Betul? Betul tak tuan-tuan? Simpan-simpan pun sampai masa kita meninggal tak rasa pun duit tu. Jadi nak bagi kita rasa duit tu, dalam kubur pun kita akan rasa duit tu, dekat akhirat pun kita akan rasa duit tu, cara inilah. Sedekah. 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 Amalkan. Tak upaya duit pencen, sikit-sikit lah. Duit air sinar tu kan ada. Boh sikit RM10, RM100. Ni saya cakap terus terang tuan-tuan. Besarnya nikmat bersedekah. Kalau boleh buat subuh, okey lah. Tak mampu subuh mungkin kadang-kadang terlupa buat duit ke apa. Tak kira lah. Bila-bila lah sedekah. Sedekah. Itu untuk akhirat kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok handset ni, Facebook kan. Ada je iklan wakaf, apa ni, orang nak bina masjid, wakaf untuk bina maktafi, wakaf untuk ni. Banyak aja iklan. Kadang-kadang dia ringkas je tuan-tuan. Dia buat secara online ni. Bayar secara online, sedekah secara online sekarang. Kita pun, ni RM10. Baik RM10. Bank in RM10. InsyaAllah, adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Tapi jangan kita tunggulah. Kita dah sedekah RM10, kita tunggu apa benda kebaikan aku dapat hari ni. Janganlah. Itu kerja Allah Ta'ala. Kita jalani kehidupan macam biasa. Mungkin bukan hari ni Allah bagi ganjarannya. Mungkin ganjarannya bukan bentuk duit. Mungkin ganjarannya bentuk berkat. Ganjarannya bentuk keluarga bahagia dan sebagainya. Jadi itu sebab saya kata tuan-tuan, amalkan ini. Yang paling mudah, sedekah, sehari jangan tinggal. Itu saya sebut. Ada orang dia sedekah makanan kat masjid. Setiap subuh Jumaat. Satu lagi yang paling besar, bersedekah subuh Jumaat.
Tadi tiap-tiap subuh kan. Subuh Jumaat lagi besar ganjaran. Tuan-tuan amal je lah. Tak payahlah pergi tanya saya, apa kelebihan dia Ustaz kalau sedekah subuh Jumaat ni. Tak payah tanya tuan. Tuan-tuan buat lah. Nanti tuan-tuan rasa sendiri. Apa yang tuan-tuan akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niat tu bukanlah sebab nak dapat sesuatu daripada Allah Taala, tapi niat kita masuk ya Allah. Ya. Ada tuan-tuan orang hantar tiap-tiap subuh Jumaat ada nasi bungkus, nasi lemak. Hantar. Ya. Jenuh saya cari. Siapa yang hantar? Tak dapat jumpa. Ni tempat saya lah. Subuh Jumaat je ada orang hantar nasi lemak. Macam ni lah tu. Tu nasi lemak tu. Ni untuk lepas isyak ni lah. Ya. Ya. 2 bungkus. Ni sebungkus kan? 2 bungkus. Dia letak ke depan meja depan masuk. Orang keluar ambil. Ya. Jadi mesti ada dirasa keberkatannya. Kalau takkan dia boleh buat tiap-tiap Jumaat. Dia hantar. Ya. Hantar boleh. Buat jadual giliran. Hari ni Haji Mat. Jumaat depan Haji Ali. Yang ni Haji. Jadual sedekah subuh Jumaat. Takkanlah sampai nak buat jadual pula nak sedekah kan. Okey, baik. Itu saya kata tadi. Ya. Nabi sini tunjukkan kepada kita bahawasanya kalau boleh Nabi nak wafat dalam keadaan hartanya, habis dia dah. Ya, infak untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dia bersabda, orang-orang yang banyak harta, mereka itulah orang-orang yang sedikit mendapat balasan pahala. Sudah bunyi dah. Ni kena nak landing ni. Kita landing slow-slow. Kalau tak terhempas nanti. Dia landing slow-slow. Habiskan hadis ini. Baik. Orang-orang yang banyak harta, mereka itulah orang-orang yang sedikit mendapat balasan pahala. Jenuh. Banyak harta, sikit pahala. Rugi ya. Kerana sedikit benar membuat kebajikan dengan harta itu. Maksudnya, kalau harta banyak, tapi tak banyak pahala kebajikan yang dibagi, rugilah pada dia. Tu dia kata, sikit pahalanya. Kecuali mereka yang berkata mengenai harta itu, demikianlah dan beginilah. Artinya, dibelanjakan harta itu untuk kebajikan dan kebaikan. Melainkan harta dibelanjakan untuk kebaikan. Jadi sebab itu, banyak harta tak ada masalah. Kumpullah harta sebanyak mana. Tapi jangan lupa, harta itu juga kita kumpulkan untuk akhirat. Kumpulkan untuk akhirat. Maknanya nak jadikan harta yang kita kumpul itu bermanfaat untuk akhirat. Salah satunya bersedekah. Infak. Wakaf. Dan sebagainya. Barulah bermanfaat harta kita di akhirat. Seraya mengisyaratkan Abu Syihab, yakni ketika menyebutkan, demikianlah dengan tangan kanannya ke arah kanannya dan kirinya pula ke arah kirinya. Dan yang begitu sedikitlah mereka itu. Tak ramai orang yang macam tu. Kita harap ramailah mengambil peluang untuk menjadi jutawan akhirat. Jutawan dunia ni dah banyak dah tuan-tuan. Ramai dah. Dan lebih baik lagi, dia pun jutawan dunia, dia juga jutawan akhirat. Itu yang terbaik. Dan lebih rugi pula. Jutawan dunia pun tidak, jutawan akhirat pun tidak. Lagi-lagilah rugi. Orang suruh kejar dunia, tak kejar juga. Akhirat lebuh, dunia pun lebuh. Okay, baik. Dan Nabi pun bersabda, di tempat engkau inilah, diamlah di sini hingga aku datang kepada engkau. Maka ia pergi tidak jauh. Kemudian aku dengar suara, lalu aku berkehendak bahawa aku datang kepadanya. Kemudian aku teringat pula akan perintahnya, iaitu di tempat engkau hingga aku datang kepada engkau. Maka apakala ia datang berkata aku, wahai Rasulullah, yang aku dengar itu apakah dia? Atau berkata ia ni Syak, orang yang meriwayatkan, suara yang aku dengar itu ia bersabda, dan adakah engkau dengar? Aku menjawab, ya. Sabdanya, datang kepada aku Jibril alaihissalam. Lalu ia berkata, barang siapa yang mati daripada umat engkau yang tidak menyekutukan dengan Allah akan sesuatu, masuklah ia ke dalam syurga. Berkata aku, ini Rasulullah kata, dan jika ia berbuat demikian dan demikian, yakni berzina dan mencuri, sabdanya ya. Panjang ni ayatnya. Ringkasnya ginilah tuan-tuan. Nak cerita bahawa Jibril kabarkan kepada Nabi,
umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang mati selagi dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dia masih akan memperolehi rahmat Allah taala untuk masuk ke dalam syurga. Walaupun bila ditanya, walaupun dia buat maknanya dia berdosa, buat berzina ke, mencuri ke dan sebagainya, Nabi kata ya. Walaupun dia buat dosa, selagi dia tidak mensyirikkan Allah, maka dia tetap akan mendapat nikmat masuk ke dalam syurga. Mungkin selepas diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, demikianlah itu kelebihan orang yang mati bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain apapun. Dia bakal masuk ke dalam syurga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi takkan kita nak jadi macam tu. Kan? Kita takkan nak cakap dalam hati, alah, buat dosa pun masuk syurga juga akhirnya. Apa sangat kita buat dosa ni? Sampai masa Allah masukkan juga dalam syurga. Jangan buat apa itu. Ya? Walaupun kita sedar Allah Maha Pengampun, Allah tetap akan memberikan rahmatnya, masukkan kita ke dalam syurga. Tapi ingat bahawa azab neraka, azab Allah tak terperi peritnya, sakitnya. Jadi jangan sekali-kali kita berniat dalam diri nak melakukan dosa. Jadi apa jua kebaikan yang kita ada, tuan-tuan buatlah. Saya pesan tuan-tuan sebelum kita tangguhkan, saya pesan satu tuan-tuan. Apa jua kebaikan yang ada, kita laksanakanlah tuan-tuan. Penuhkanlah masa kita dengan kebaikan. Kerana nescaya kita takkan punya masa untuk melakukan dosa dan kita takkan punya masa untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Pegang kata-kata ni tuan-tuan. Bila kita dah sibuk dengan kebaikan, tak ada masa kita nak fikir. Jangankan buat, nak fikir benda jahat pun takkan terfikir sebab banyak kita sibukkan diri dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Rasanya tak dibenarkan buka soalan ni sebab SOP ni. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mar'uma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Kita tangguh dengan tasbih Farha dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.